Okay, latihan yang kedua. Latihan yang kedua ni Go dah bagi. Terima kasih Go. Kalau Go tak tunjuk, kita pun tak boleh correct kita punya mistake lah. Thank you Go. Next, untuk surat yang kedua. Kalau Go nak bagi, boleh juga. Sebab saya tengok Go je yang respon ni, yang bagi. Orang lain saya tak tahu lah. Sebab kita sekarang ni belajar bukan setakat bergantung pada fakta. Kita bergantung pada penilaian. Okay? Penilaian apa? Pentadbiran. Dia tengok semua. Dia tengok you ni ada bagi ada dalam kelas. Okay? Yang tu lah dia nak tengok. Okay. Next. Siapa nak bagi? Yang seterusnya. Muka surat 62. Page 62. Page 62. Siapa nak bagi? Page 62. Go boleh bagi Go. Tak apa Go. Salah tak apa. Tak marah pun. Tapi untuk pentadbiran, memang you ada bagi tanda dekat you. Okay. Okay, yang kedua. Terima kasih lah Go. Orang lain buat puan tahu lah. Ni obtuse. Salah ni. Tak obtuse. Kalau jawapan dia lah. Kita check tengok. Tulis tu apa orang. Mungkin ada yang tak tahu. Mungkin ada yang tak tahu. Right. So, kita nak tengok cara Go buat ni. Tiba-tiba Go tulis. Okay. Dia tulis ni the distance between point A50 and point B X0 is 4 digit. Find the possible value. Find the possible values of X. Okay. So insert question. Mana saya letak? Insert. Kalau tu kita buat correction kat sini lah. Correction lah. Kita ada jarak. Okay, the distance between point A50 and point B X0. Find the possible value of X. Okay. Ini kita boleh guna kaedah linear. Okay. Kaedah linear. Okay. Contohnya, kalau cara Go buat ni, Go terus ambil 5 tolak 4. Okay, 5 tolak 4. Dia sepatutnya, dia ada 2 titik. Okay, 2 titik iaitu 5, 0. Okay, saya tulis dulu. Kita ambil, kita collect dia punya maklumat. Dan juga satu lagi, titik yang kedua ialah X0. So, X0. Kak Noh, ambil sampah kat belakang buah lantung. Sikit ya, malah nanti. Okay, so 50. Ya. Okay, dia kita ada X1, Y1, X2, Y2. Okay, daripada dalam kira ni. Okay. Kita tengok dah, ini 0 dengan 0 memang tak terlibat lah. So, 0 minus 0 square pun 0 juga. So, kita akan tulis untuk yang ni saja. Okay. X. Okay, X. Saya buat macam ni. Asal dia, okay, asal dia macam ni. Kalau ikut formula lah, ikut formula. X dengan X lah. X dengan X. Sorry. Yalah.
X dengan X, X1, X2, X2, X1, X1, X2, okay, ni. So, kita labelkan dia dulu. Ini partner dia yang ini. Kena pasti partner dia dengan betul. Kalau you start daripada 5 sini, daripada sini X1, sini X2, sini Y1, sini Y4. Itu partner dia 5 dengan X. So, saya ambil ini. Ini sebagai yang sebelah kanan ni, kita tolakkan sebelah sini. Kita akan tulis X minus um, X, X minus 5. 0 minus 0 ni kita buat macam lah. Question. Ini akal dia lah. Tapi kita tak tulis pun tak apa sebenarnya. Tapi kena tunjuk juga lah. Sebab ada yang buat ni buat silap. Ini asal dia. Ini kenapa square root dia tak jadi kan. Dia jadi je ni. Dah balik. Buat semula. Ulang tak apa. Dia lambat. Letaklah ni. Macam ada orang baru masuk tak tak. Okay, sini letak sini. Sekali lagi. Okay. Kemudian kita letak square root siap-siap. Okay. Square root. Okay. Sini X. X minus 5. Saya mula daripada kanan. Tolak kiri. Okay. X minus 5. And then saya letak square. Okay. Dan ikut formula ni. Ikut formula. Lepas tu daripada kanan ke kiri. So kosong tolak dengan kosong. So nak ikutkan tak perlu tulis lah. Tak perlu tulis. Tapi kena tunjuk. Yang kena tunjuk dekat kamu. Sebab saya rasa ada yang tak tahu kot. Ada yang tak tahu. Dia asal dia macam tu. Okay. Asal dia macam tu. Okay. Sama dengan. Okay. Sama dengan sebab distance dia bagi. Berapa? Okay. Distance dia bagi. Dekat soalan tu. Dia kata 4. Okay. Tu letakkan 4. Letakkan 4. Okay. Lepas tu. So jadi. Tak. Ini kosong lah. Ini kosong. Lepas tu kita buat. Selesaikan lah. Kita cuba selesaikan. Kosong dan kosong. X tolak 5. Kosong 2. Punca kosong. Habis. Insert. Question. X. X minus 5. Ini nak buat lebih mudah untuk kamu. Okay. Lepas tu, kamu ambil X minus 5 equals to 4. Sebab ini dah habis, kosong. Ini square dengan square root habis lah. Okay. Tapi asal dia, you kena expand ni. You kena expand. Ni. Patutnya expand. You akan dapat jawapan positif dan negatif lah. Positif dan negatif. Dia jadi panjang balik. Saya takut kamu keliru. Tapi nak mudah, you tengok sini. Kosong saja. Sini kosong.
Dia tengok X dengan Y ni. So equal to 4 lah. Sebab kosong ni memang tak terlibat lah. Okay. Kemudian masukkan yang seterusnya. Okay. Yang seterusnya. Insert. Equation. X equal. Pindahkan saja linear equation. So pindahkan pergi sebelah. You akan dapat 4 plus 5 equals to 9. Ini jawapannya. Okay. Saya boleh tunjuk ni. Kita asal dia ni. Dia kena expand benda ni. Ini dia akan jadi 16. Dia jadi panjang-panjang. Takut nanti kamu keliru pula. Okay. Saya tak tunjuk lagi lah. Mungkin dalam kelas nanti. Ataupun kita bincang dalam kelas untuk tengok ni. So jawapan dia. Bukan 1 unit. Okay. Maksud dia titik X ni 9. Bila kita check balik 9 tolak dengan 5 betul tak dapat 4? Betul lah. Nilai yang mungkin. Ini nilai yang mungkin. So dia akan dapat 9. Ini yang pertama lah. Yang kedua. Jawapan dia bagi. Jawapan dia bagi. Okay. Seterusnya soalan yang kedua. Ini soalan yang kedua. Kenapa tak boleh paste? Kenapa tak boleh paste? Control C, Control V. Baik. Okay. Ini soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Kita baca dulu soalan tu. Tengok maklumat apa yang dia bagi. Kena tunjuk kan. The length of a vertical line that join focus point A and point B to 785 units. Find the possible coordinate of point A. 27. Oh, sebab dia kata vertical line. Okay, vertical line. So, tengok vertical line macam mana. GSP. Search. GSP. GSP. Okay, graph. Okay, so grid square. Okay, so kita ada yang ni. Dia bagi tahu dekat soalan tu, dia kata titik B27. Tu 27. 2 kat sini, 7 kat atas ni. Oh, saya tandakan dulu. 27 di sini. Dia saya labelkan dia. Ni, labelkan dia. Ni titik B. Titik B. Titik B. Okey. Titik B. Kemudian kata A tu, dia ada satu garis yang mencancang. Okay, maksud dia dalam garis ni, di sini lah. Garis yang mencancang. Maksud dia vertical. Vertical. Tak, tengok kita ada bunyi tadi. Baik dah. Dapat dah, mau masuk. Okay, tak apa. Masuk je. Janji masuk. Tu. Ni janji masuk. Baru 25 orang. Ini baru 25 orang. Tak lagi saya bagi borang channel tu terus isi lah. Yang sekolah buat, saya kena dia kena isi sebelum pukul 6. 6 petang. Sebelum ni saya buat pukul 11 bagi kat kamu untuk saya hantar ke PPD. Tapi kali ni dia pun minta sebelum pukul 6. Yang kalut sikit lah. Saya dah buat borang. Sebelum pukul 5 kamu dah hantar sebab saya nak kena tip dekat kehadiran online yang baru tu. Baik, sambung kita. Di mana tadi? Sini. Soalan nombor 2. Dia kata ada vertical line. Vertical line. Garis yang mencacang. Ini. Maksudnya ada garis dia dekat sini. Dan titik A tu, kita tak tahu sama ada dia ada di atas B ataupun di bawah B. Ni. Di atas atau bawah. Okay. So, kita
Nak kena buat jalan kira lah. Okay. Maksud dia suruh sini find the possible coordinate of point A. Okay. Possible. Bila dia kata possible tu yang mungkin lah bagi titik A. Okay. Titik A ni nilai X dia apa yang sama kat sini? Nilai X dia. Confirm dah 2. Okay. Nilai X dia tetap 2. Bila dia ada kat sini. Cuma kita tak tahu dia nilai Y dia sama ada 2 ke, 3 ke, 4 ke, 6 ke, 8 ke, 9 ke. Bawah ni mesti 4 boleh. Cuma kita boleh tahu di sini titik A dia mungkin untuk X kita tahu dah. Cuma Y je kita tak tahu. Okay. So kita ambil screen. Okay. Kita letakkan di nama tak dulu ya. Kita letak di ini lah. Untuk B ni. Nama kecil lah. Buat kat bawah. Kita buat kat bawah. Okay. Saya paste kat sini. Drop dulu. Okay. Dengan sini. Okay. Kita drop dan kita besarkan ni. Maksud dia nilai A tu dia memang ada atas ni lah. Dan confirm X tu ialah 2. Apa maksud dia ni? Nanti kita tengok sekali lagi. Sini. Nilai X dia ini koordinat dia ialah 2, 7. 27. So nilai A dia boleh jadi 29. Dia boleh jadi 28 kat sini. Dia boleh jadi 25 kat sini. Dia boleh jadi 22, boleh jadi 2 negative 1 pun dia boleh jadi. So, yang nilai A ni, titik A ya. Titik A nya, yang confirmnya nilai dia 2 untuk X. Cuma yang ini dia tak tahu. Tu saya letakkan A kecil kat sini. Nak letak X pun boleh. Okay. So, bila dah dapat macam ni, okay, point A, okay, point A ni, point A lah. Maksud dia, ini tolak dengan ini lah. Kosong. X dengan X. X1 minus X2. Okay. Y1 plus Y minus Y2. So, maksud dia, ataupun Y2 minus Y1 lah. Okay, terpulang lah mana-mana dulu. Kamu nak tolak yang mana dulu. So, saya ambil yang ni lah. A, tolakkan dengan 7. So, A minus 7. A minus 7 equals to berapa jarak ni? Sebab X tu dah tak kacau lah. X tu dah tak kacau lah. Ni. So kita tak guna formula pun tak apa. Tak guna formula pun tak apa. Kita boleh tulis. Kita tulis di sebelah sini. Lebih mudah. Lebih mudah. Saya nampak lah. Seperti gambar rajah kan. Ambil. Copy. Okay. Paste kat sini. Okay. Okay. So, titik kita 127. Satu lagi 2A. 2A. Sebab 2 tu sama, ada nombor yang sama kat sini, tu kita tak pening-pening dah. So, kita ambil nombor yang tak ada lagi. Contohnya, ini lah. Kita tulis A minus 7 equals to 5. Jarak dia. Ini jarak dia. So, ini padam. Ini. Ini tunggu dalam bilik. Tak, sekejap. Okay. Hilang. Okay. Ini partner dia. Okay. 2, 2. Okay. So, sekarang ni A
Maksudnya 2 minus 2. So tak payah tulis lah sebab kosong. So sekarang ni kita ambil ni A minus 7. Ni equals to 5. Kemudian kita tulis di sini A equals, okay, equals 5 plus 7 equals to 12. Okay. Equals to 12. Okay. Itu satu lah. Okay, satu. Satu lagi, dia boleh jadi, okay, kalau kamu ambil atau lah, seeloknya saya buat atau kat sini. Sebab dia mesti ada dua nilai. Ada dua nilai. Okay. Betul lah saya buat cara jalan kira tadi. Yang ni yang paling ringkas lah orang kata. Okay. Ataupun kita terbalikkan, dia boleh jadi 7 minus A equals to 5. Kena buat dua jalan kira di sini. Okay. Kemudian copy 7 minus A. So you akan dapat A ni pergi sebelah. Okay. So dia akan jadi 7 minus 5 A lah. Ni linear kena pandai dah lah. Kalau tak pandai lagi jahanam lah. Tu je lah. Okay. Kataan paling mudah kan. Sebab duk suruh ulang kaji. Kena ulang kaji. So ini letakkan 2. So ada 2 jawapan. Sama juga dengan yang atas ni. Patutnya ada 2 jawapan. Ni. Tapi sebab kita buat 2 jalan kira. Okay, saya nak habiskan yang ni lah. Tunjuk satu lagi. So maksud dia sini. Dia ada nilai 20. 90 dan juga ni. Yang ni pun sama. 2 nilai. Maksud dia boleh jadi titik ni. Sekejap. Ini 2 apa? 2, 12 dengan 2, 2. Maksudnya titik dia di sini boleh. Di sini boleh. 2, 2. Ni, sini. Satu lagi 2, 12. 2, 12 ke atas ni. Bila kita kira memang dia 5 lah. Memang jarak dia 5. Okay. Untuk yang ni, saya nak habiskan ni lah. Nak mudah. Nak mudah. Nak bagi faham konsep betul. Konsep yang sebetul-betulnya bila kita guna formula. Guna formula. Sekejap. Okey. Muhammad Zuhairi. Zuhairi dah lari ya. Tak tekan kat dia. Bagi tahu kat dia. Suruh dia masuk balik. Okey. Sampai mana tu tadi? Ya. Ni kalau guna ni. Kalau guna ni. Satu lagi. Yang Go buat ni, dia hampir betul. Cuma dia tak letak square root. Square root ke atas ni. Mari kita ulang balik. Ini. Saya terpaksa ulang ni. Okey. Saya padam balik. Ini. Kita berbalik kepada konsep asal dia menggunakan formula. Okay, so kalau ikut yang ni. X minus 5. Okay, X minus 5. Kemudian kita buat square lah. Ini saya copy ya. Ini. So equals to square root ni. Pindah sini dia akan jadi square. So dia akan dapat 4 square. 4 square. Insert equation 4 square. 4 square lah. Nampak? Ini kosong. Abaikan lah. So dapat ini. Kemudian yang ini bila kita expand x square kemudian x times 5 times 2 negative 10x. Okay. Kemudian kita ada positive 5 positive 25. Okay, positive 25 equals to 16.
Asal dia macam tu. Ni, bila kita expand. Ini kaedah ni dia panjang sikit tapi kena beritahu macam mana jadi. Okay. Ada masuk. Tak. Okay. So, bila sampai sini, kita ingat balik ke kaedah kuadratik kita lah yang kita dah belajar sebelum ni. Okay. Yang kita dah belajar sebelum ni. So, saya sambung kat bawah ni. So, ini buang lah. Buang. Okay, sebenarnya nak buat. Dia ada dua kaedah saya tunjuk. Yang ini kaedah dia panjang sikit. Yang kedua guna kaedah ni. Yang ni lebih mudah. Okay. Tapi nak kena beritahu jugalah. Saya beritahu ni. Macam mana dia dapat dua nilai. Okay. Nilai yang mungkin. Okay. Satu. Okay, ini. So, selesaikan yang ini. You akan dapat. Okay, Ctrl C, Ctrl V. Ini minus 16 lah. Minus 16. Okay, minus 16. You dapat 9 lah. Ini equals to 0. Sebab dia dah pindah pergi sebelah. Pindah pergi sebelah. Okay, kemudian. Seterusnya. Ini dah jadi 9. Positif 9. Ini 0. Lepas tu you buat apa nama cross multiplication tu. Bila kita dah ni apa nama kita buat nak cari nilai X ni. Asal kena tunjuk lah ni. Kalau cerita bulut-bulut gitu memang tak nampak lah. Okay, tak apa. Saya tunjuk juga. Okay, kita buat cross ni. Kalau kamu ingat balik. Ini cross. Okay. Ini. Okay. Kemudian you dapat X dengan X. Ni 9 ni kita boleh ambil 1 and 9 lah sebab di tengah dia 10. Kita tak boleh ambil 3 times 3. Sebab nanti bila kita tambah dia akan dapat 6X. So tak boleh. So kita ambil 1 and 9. So 1 and 9. So letakkan dia negatif. Letakkan dia negatif. Ni asal dia. Ini tetap negatif 1. Negatif 1 yang bawah ni. Negatif 9. Baru dia dapat positif lah. Oops. Ni. Negatif 9, negatif 9 and negatif 1. So bila kita darab ni dia akan dapat positif ni. Kemudian letakkan di sini. Saya ambil satu lagi X dengan X lah. X darab X. Mungkin ada yang ingat balik. Ni. Yang ingat tu. Letakkan X. Okay, X. Oops. Boleh lah. Ctrl C. Ctrl V. Okay, X. So X dengan X. Sambil-sambil tu ulang kaji lah kuadratik orang panggil ni. Kan? Okay. So sampai sini. Bila dah cross macam ni. Okay. X minus. Kita check tepi pula. Negatif 9X. Kita buat kotak tepi ni. Untuk semakkan. X times negatif 9. You akan dapat bawah ni. You akan dapat bawah ni. Negatif 9X. Ctrl C. Ctrl V. Negatif 9X. Letak di sini. Bawah. Dan yang kedua. X times negatif 1. Negatif X lah. Negatif X.
Okay. Bila kita tambah ni, tambah dua-dua ni, kita akan dapat bila kita check negatif 10x sama dengan di tengah ni. Sama dengan di tengah ni. Okay. So, bila sama, jawapan kita x minus 1 dengan x minus 9 equal to 0. So, kita akan kena tulis ni konsep asal dia. Okay. Menggunakan formula. Okay. X dia ada dua. Jawapan kita x minus 1 dan satu lagi x minus 9 equals to 0. Kemudian kita selesaikan dia. Yang dia boleh jadi dua apa nama jawapan tu. Asal dia macam ni lah. X minus 1 equals to 0 or x minus 9 equal to 0. So, x equals to 1. Ni pindah saja. Negatif 1 pindah sini jadi positif. So, letakkan di bawah. Apa duk gendang ke, dik? Ha? Allah. So, letakkan sini x. Sini 1. Potong. X 9. So, dua jawapan. So, maksud dia ikut jalan kira yang asal tadi pun boleh. Ikut jalan kira yang ni pun boleh. Ataupun yang ni. Yang ni saya kena bagi tahu sebab kita guna formula. Formula jarak ni. Tapi kalau kita guna IQ yang kira-kira macam tu je. Okay, congak-congak macam tu je. Ni. Ini teknik dia. Sebab dia tengok sini 2, sini 2. Sama. So, tak jadi masalah lah. Dia buat 7 minus A equals to 5 ataupun satu lagi A minus to 7. A minus 7 equals to 5. So, ada dua jawapan yang mungkin. So, titik kita boleh jadi 2 dan juga 12. Sama juga titik yang ni. Titik yang ni dia boleh jadi mana dia? Boleh jadi X ni 1 boleh, 9 pun boleh. Tapi kalau ikut ini salah. Ini. Yang ni boleh ada dua kaedah lah. Kamu boleh guna antara dua ni. Baik, seterusnya soalan yang ketiga. Okay, yang ketiga. Saya kena kerap dah ni dekat sini. Ni saya potong lah. Yang ketiga. Saya masukkan semula ni Go punya. Okay. Saya drop untuk soalan yang ketiga. Sahaja. Baik, saya masuk tangan ni. Kita letak di sini. Okay. Drop dulu. Ini bagus dah. Aku cuba ni yang saya suka. Saya suka orang yang mencuba. Daripada tak cuba langsung. Satu takut salah. Tak mau buat lain. Okay, ni soalan yang ketiga. Okay. Soalan yang ketiga. Kita discuss satu-satu ni. Lepas. Tapi tak apalah. Memang kena buat juga. Kalau masuk topik baru pun sekali apa tak tahu apa yang belakang ni. Sebab soalan ni topik ni antara topik yang senang. Topik yang senang. Nota saya dah bagi dah, ikut yang tu je. Dia banyakkan latihan. Banyakkan latihan. Graf fungsi ni dia banyak kena lukis. Kena lukis. Untuk next chapter tu. Kita masuk chapter 8. Chapter 8. 9, 10, 11, 12, 13. So ada 5 topik ni. Ini 5 topik ni. Okay lah. Right. So kita sambung. Number 3. Okay. Number 3. Kita raja di sebelah menunjukkan 3 titik PQR yang dilukis pada saftar cartesian. Okay. The diagram shows 3 points PQR and drawn on a Cartesian plane. Calculate the distance between P and Q. And then P and R, Q and R. Okay.
Kenapa Go dia tak letakkan square root kat ni kalau dia guna formula? Go tolong letak square root dekat sini ya. Square root. Ni contohnya mungkin tak nampak kot square root tu kat mana kan. Okay, tak apalah, saya tolong lukiskan kat sini. Sini. Kat sini. Masukkan square root. Mana dah? Oh, tapi square root panjang tak boleh. Square root panjang tu tak boleh. Saya bulatkan lah. Ni bulatkan kat mana kesilapan yang dia buat. Kesilapan yang dia buat. Patutnya di sini dia kena tulis bagi penuh lah. Sebab dia ada square root. Insert. Home. Outline. Ini tak payah. No fear. Outline kita nak mewah. Sini dia silap. Dia kena letakkan square root. Square root. Saya ulang banyak kali. Ni pun sama. Dia tak letakkan square root. Sama. Tengok. 16 plus 9 equals to 25. Tiba-tiba dapat 5. Macam mana ni? Kan? Come on lah. Come on. Okay, next. Mana lagi? Sini. Sini pun silap. Tak ada square root. Dia kena start daripada awal. Sebab tu saya tunjuk contoh macam ni. Ni. Satu-satu ni. Nampak? Ni. Satu square root ni. Jangan tinggal. Jangan tinggal saya kata. Sebab dia kamu ikut formula. Kamu ikut formula. Kamu belajar bukan untuk cari jawapan saja. Kena tahu kaedah dia. Sebab apa? Sikit hari lagi ada yang akan jadi cikgu. Ada yang akan jadi lecturer. Benda-benda ni yang nak kena tekankan. Okey. So kalau kita buat sesuatu, yang jawapan yang dia dapat ni, 1 5 unit, 8.94 dengan 5 unit. Tu salah lah. Okey, untuk titik PQ, kita tengok titik PQ ni kita discuss lah. Kita discuss. Kalau tengok garis macam ni, garis yang macam ni, dia tak payah guna formula pun. Tak payah guna formula. Ini. Nak guna boleh, tak guna pun boleh. Tapi tak payah guna lah sebab soalan ni hak senang. Hak senang. Mana ada colour? Nak pergi nampak sikit. Sebab dia garis ni. Ini latihan kita yang pertama. Cuma bilang kotak saja. Dia dah lukis dah benda ni. Buat apa you nak guna formula? You dah biasa guna 1, 2, 3, 4, 5. Tulislah. Distance between PQ is 5. Direct je. Tak guna formula tak apa yang ni. Okay, kemudian garis yang kedua. Bilang saja. Okay, kamu tulis sendiri lah. Okay, PQ tu. Sebab garis ni dengan garis vertikal dan juga horizontal, kita boleh direct kira. Boleh direct kira berapa unit. Okay. Kemudian kita ada QR. PR dulu. PR ni garis dia garis yang condong. Garis dia garis yang condong macam ni. Nampak? So saya tukarkan dia. Biar nampak. Okay. Kemudian garis PR ni memang kena guna formula lah. Sebab kita tak nak kira tu tak boleh. Kan? Nak kira tu tak boleh. PR. So tolong tulis. Ni pun tak tulis. Patutnya Go tulis the distance PQ. The distance PR. Barulah pemeriksa faham benda apa hang kira. Kan? You buat macam ni saja. Yang mana satu PR, mana satu PQ, mana satu QR. You nak ajar orang macam mana? Orang tengok pun dah tak faham ni. Kan? Okay. Ini teguran. Kena betulkan. Tolong betulkan. Right. Next. Kita tengok. Tadi kita dah kira untuk PQ. So, tulislah. Distance. PR. So, takkan PR macam tu. At least tulislah macam tu. Kan? Insert. Question. Equals. Dan kita ada square root.
Dan kita ada square. Okay. Okey, yang pertama distance PR. Tapi kena tengok titik dia dulu. Berapa titik PR? Okay. Berapa titik PR? So kita label. Mana dia? Kita label dia dulu. Ini kesilapan saya lah. Tak suruh label dulu. Okay, label titik koordinat dia. Titik koordinat. P 2. Tengok X dulu. X 2. Kemudian 8. So letakkan 2X. 2X. Ini titik P, titik Q. Okay. Titik Q. Di sini. Label juga. 2, 3. So letakkan 2, 3. Dan titik R. Titik R. 0. 6, 0. 6, 0. 6, 0. Okay. So settle 3 titik ni. Dan saya rasa dia memang nak suruh kita sambung QR lah. QR nanti. Alright. So kita tengok yang PR. Mana PR? Sini. P titik dia 2 dengan 8. So guna formula X2 minus X1. Sekejap. Terpulang lah mana kamu nak tolak dulu kan. Yang atas ni tolak yang bawah ke, yang bawah ni tolak yang atas pun boleh. Okay, so saya ambil yang bawah ni tolak dengan yang atas. So, saya akan tulis. Ini partner dia. 6. Ini 6. Ini 6. 2. Ini partner dia. 6 dengan 2. 0 dengan 8. So, kita akan tulis. 6 minus 2 square. Payung. Okay, square. Plus. Okay. Yang kedua. Lambat. Sini. Copy. Paste. Letakkan 6 dengan 2. 0 dengan 8. So letakkan 0. Minus 8. Letak macam tu. Okay. Kemudian equals. Okay, letakkan equals. Saya akan copy balik. Kamu selesaikanlah kalau dah jadi macam ni. Memang mudah lah. 6 minus 2, 4. 4 square is 16. 4 square is 16. So tukarkan ni 16. This one you akan dapat 30. 64. Okay, 64. Itulah 0 minus 8. 8. X square is 4. X square is 64. Okay. And then last kali you akan dapat jawapan perpuluhan yang ni. Okay, perpuluhan. Okay, so saya tuliskan siap-siap lah. Bagi siap-siap jawapan. You akan dapat sini. Eight point nine four. Ini PR. Okay. Lepas tu yang kedua. Ni sudah dapat lah distance PR. Okay, yang seterusnya, yang ni kamu tulis sendirilah. Ni terus tulis distance PQ is 5 sebab you bilang kotak. Okay. Next kita ada Q. Ada insert. Okay ni. QR. Ini. Kita tukarkan color dia sekejap. Okay. QR. Okay, QR sini. So, titik yang terlibat, titik Q dan juga R. So, 2 dengan 3, 2, 3 dengan 6, kosong. So, tulis di sini. Buat jalan kira step by step. Step by step. Okay.
So saya letak di sini lah, no. So QR. So letakkan QR. Distance QR. Okey, titik yang terlibat. Ini saya kena padam. Titik yang terlibat sini 2 dengan 6. Nampak kuning dengan kuning lah. 2 dengan 6. Terpulang nak ambil daripada 6 tolak 2 ataupun 2 tolak 6. Saya pilih yang tinggi tolak yang rendah. Okey, so 2 tolak 6 dan juga 3 tolak 0. Okey, tulis di sini 3 minus 0. 3 minus 0. Okay. And then you akan dapat 2 minus 6 is 4. 4 squared. 4 squared is 16. And then plus 3 squared is 9. So 3 squared is 9. So you akan dapat 5. And square root of 25 is 5. So jawapan dia 5 lah. 5 units. So distance ni. Distance ni. Kemudian. Okay. Then. Untuk PQ ni kamu tulis distance PQ. Saya tak tulis dah lah. Sebab tak nak jangan kira. Kamu tulis saja. Ini terus tulis. Okay, seterusnya kita tengok soalan B. Dia kata name the triangles PQR according to its side. Okay, yang ni topik masa form 1. Okay, topik masa form 1. Ada kawan kita dia hantar mesej tanya cikgu segitiga apa ni cikgu. Jadi saya pun tunjuk kat dia lah. Ini tunjuk kat dia. Type of triangle. Okay, triangle. Jadi tengok type of triangles ni. Ini. Ni dia. Okay. Saya copy image. Saya masukkan dalam notepad kita lah. Okay. Tak kita apa hantar kat sini. Okay. Masukkan gambar rajah saya. Bagi yang tak tahu lah. Ini bagi yang tak tahu. Tengok. Ni gambar rajah kita. Kamu nampak ke tak tadi kita? Nampak ke tak? Ni. Type of triangle. Kita ada equilateral triangles, right angle triangle, isosceles. Ini masa Pythagoras polygon. Topik polygon pun ada. Okay, scalene triangle, acute triangle, obtuse triangle. Okay, isosceles ni kaki sama lah. Okay, kalau dalam bahasa Melayu equilateral semua sama. Right angle dia ada 90 degree. Scalene. Okay, scalene macam ni lah bentuk dia. Setiap sudut ni berbeza. Ni berbeza. Kemudian kita ada acute less than 90. Semua sudut ni kurang daripada 90 darjah. Dan obtuse ni dia ada salah satu sudut ni lebih daripada 90 degree. Ni jahanam lah. Ni standard. Kalau kita tak ingat tak apa, kita boleh ingat balik. Takut tak tahu langsung. Takut tak tahu langsung. Kita tengok gambar rajah ni. Agak-agaknya lah. Ni. Method kat sikit. Mungkin nampak kot. Saya tengok tu macam nama dia. Kita tak boleh panggil. Ya. Mana dia? Ya. Mana dia tu? Okey. Oh, dia lari ya. Okay, kalau ikutkan gambar rajah ni, gambar rajah ni, boleh dikatakan isosceles sebabnya saya bagi tahu. Ni kena tulis juga ni. Tadi saya suruh kamu tulis, kan? Terpaksa saya tulis juga sebab nak bagi tahu gambar rajah tu segitiga apa. Okay, distance of PQ. PQ. So yang ni tak perlu jalan kira, you just kira saja berapa kotak dia, you akan dapat 5 lah.
Kita nak tahu segitiga ni, segitiga apa? Kita tengok PQ dia kata 5. PQ 5, kemudian PR. QR. QR pun 5. Agak-agak segitiga apa? Kaki yang sama. Isosilate. So sini 5, sini 5. So yang ni tak kisah panjang dia berapa pun. Yang penting dua kaki ni sama panjang. So nama triangle kita ialah isosceles triangle. Okay? Isosceles triangle. So jawapan kita yang ini lah. So, circlekan dia. Saya circlekan kat sini. Shape fill. Alamak. Hilang. Shape fill tu buang. Okay. Kita label dia sebab dia dapat kaki yang sama. Okay, kaki yang sama. Ini 5. 5. Saya buat kat gambar rajah ni. Okay. Nanti orang baca notah je tak faham. Confirm tak faham. Okay, 5. So sama kaki. Kalau ikutkan PQ ni, PQ dengan QR 5. Tu, PQ, QR 5. Nampak? Ni 5, ni 5. Dua sisi yang sama panjang. Dua sisi yang sama panjang. So namanya ialah isosceles. Isosceles triangle. Okay. So jawapan dia inilah. Jawapan dia isosceles. Ini jawapannya. Okay. Harap boleh faham kot. Okay, baik. Saya nak bagi link. Okay, saya bagi link untuk kamu isi. Lepas kamu isi, kamu boleh boleh live lah. Boleh live. Ni saya nak berhenti sampai sini. So next class. Okay. Next class kita akan sambung untuk midpoint. Okay, midpoint. Discuss lah, kita discuss. Tapi saya harap kamu buat lah. Jangan tak buat langsung. Ayo, kalau kamu tak buat. Kamu telah menganiaya diri kamu sendiri. Itu saja. Kalau kamu tak buat langsung. Melainkan kamu kata tak faham, mesej lah saya. Kan, mesej saya. Sebab ada je yang mesej saya tanya, cikgu, ni apa dia? Cikgu beritahu lah. Kecuali kalau cikgu tengok soalan tu boleh didiscuss dalam kelas untuk semua orang tahu. Itu macam kita jawab. Ya? Sat. Yang tadi ya. Ni. Tak, cikgu nak cari link dia. Mana link dia? Kehadiran. Okey. Send. So yang ni sampai pukul 5 je. Pukul 5 je. Saya masukkan dalam Telegram. Jangan live lagi no. Saya nak print screen sini. Salah masuk pula. Patutnya dekat sini. Ctrl V. Tak boleh. Baik bagi nota sekali kan. Bagi nota saya print screen dulu lah. Tak lagi nanya ke kamu nanti. Mana dah? Nak masukkan print screen tu. Screenshot kamu punya meet tu. Okey, mana dia? 25 orang hari ni. Okey, 25 orang. Ni ada senarai nama kat sini. Tapi salah ni. Okay, saya print screen dulu. Okay, satu. Sebab lo ni memang attendance mereka ambil sungguh-sungguh no. Pihak sekolah memang ambil sungguh-sungguh. Pukul 6 je tanda. Lepas ni keluar dekat dashboard college. Nama siapa naik nasib lah. Tu je lah. Maksud dia, saya mudahkan kamu ni. Kalau kamu tak boleh ikut Google Meet, kamu buat je yang nota saya hantar tu. Kemudian ada link dia. Tulis ikut Telegram. Kalau tak sempat tertidur ke, malam tengok bola ke apa ke. Boleh.
buat melalui Telegram. Yang penting sebelum pukul 5. Sebelum pukul 5. Sebab saya akan close dia punya borang dan saya akan proses untuk hantar pada pihak sekolah. Mungkin lah ni kamu tak nampak lagi lah. Nanti masuk sekolah ni, nama panggil lah apa sampai tak ikut langsung. Ada juga yang tak ikut langsung pun. Minggu ni. Maksudnya 2 hari ni ada yang tak ikut langsung. Ada. Kan? Okey. Saya ni jangan live ni. Sikit ni. Itu saya save dulu. Okey, kemudian saya save as desktop dan saya letakkan PDF. Okey, PDF. Save PDF. Kemudian saya akan bagikan dekat sini. Okey. 16 Jun. Okey, 16 Jun sini. Okey, kemudian saya akan masukkan link dia. Oh, cancel. Alamak. Okey, sikit. Sat-sat lah. 2 minit lah. 2 minit. Tak sampai 2 minit pun. Okey, ni satu. Kemudian dia punya link dia. Okey, ni. Link dia. Okey, Ctrl C. Kemudian kita ada sini. Link kehadiran. 16 Jun. Okey, 16 Jun. 20. Tak payah 20 lah. Okey. Ini link dia. Okey. Kemudian tulis kat sini sebelum pukul 5. Isi link sebelum pukul 5. Jam 5 petang. Jam 6. Jam 5. Saya bagi tempoh sampai pukul 5 tu. Sebab antara pukul 5 sampai pukul 6 saya nak proses untuk hantar ke sekolah. Isi link kehadiran 16 Jun. 16 Jun. Okay, sebelum jam 5 petang. Ini dia punya ni. Ini dia punya nota. Okay, ini dia punya link. Okay, send. Yang tak ikut Google Meet, isi je. Isi juga untuk kehadiran Telegram. Ikut nota ni lah. Kamu baca nota ni je lah. Nanti yang MatXC tu video dia panjang. Saya nak upload tu jadi lambat. Internet slow. InsyaAllah lah akan siap juga sebelum buka sekolah ni. Okay. Alright. So saya dah bagi link. Okay. Baik. Boleh live lah. Boleh live. Terima kasih. Terima kasih. Alright. Go.